لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين ذاكرين الحامدين العابدين المخلصين المستغفرين يا الله يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana Imam Nawawi himpunkan bagi kita 42 buah hadis. Kalau kita faham 42 buah hadis ini, mudah-mudahan kita faham agama kita dengan baik. Hadis yang ke-38 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi hadis ni hadis qudsi. Allah kata, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang daripada wali aku, maka sesungguhnya aku telah izinkan baginya perang. Ini rangkap ayat yang pertama daripada hadis ini, dan secara asasnya hadis ni nak bincang tentang tentang maudhu' kewalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, barang siapa yang dia memusuhi wali aku, maka sesungguhnya aku telah isytihar perang ke atasnya. Yang pertama-tamanya dalam ungkapan ini, maka kita lihat hadis ini mensabitkan kewalian dan juga adanya wali. Jadi antara akidah kita orang Islam, kita percaya adanya wali Allah. Ini bukan cerita orang tasawuf ya. Ini bukan cerita orang tarikat dia nah. Kita yang tak ada tarikat ni pun, ataupun yang jenis ikut tarikat sendiri-sendiri aja, kan? Ataupun yang yang jenis tak suka tarikat ke, kewalian ini dia sabit. Sebagaimana kita percaya kenabian, ada nabi, ada mukjizat, maka kita juga wajib percaya adanya wali, adanya karamah. Kena percaya. Quran sendiri pun sebut. Quran sebut banyak. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala cerita pada kita tentang wali ini banyak. Antaranya Allah Ta'ala kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ala huruf tanbih. Ingat, ambil perhatian, ambil tumpuan. Tuhan kata, sesungguhnya wali-wali Allah. Kan? Awliya kata plural bagi wali. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim. Tak ada takut bagi mereka, dan tiadalah mereka itu bersedih atas perkara-perkara dunia berbanding akan perkara akhirat. Jadi Quran sebut banyaklah, tu antara ayat lah. Maka kerana tu kita kena percaya adanya wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang tanya siapa tu wali? Tu orang duk tanya kan.
Wali kahwin tu itu jelas lah. Jadi kita bukan sembang wali kahwin, wali hakim, bukan yang tu. Ini wali manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dia satu keistimewaan. Itu wali. Manusia biasa, dia bukan nabi. Jadi sebab itu orang lelaki pun boleh jadi wali, orang perempuan pun boleh jadi wali juga. Gitu kan? Orang lelaki boleh ada karamah, orang perempuan pun boleh ada karamah juga. Siap silap isteri kita pun wali juga. Mana tahu? Kan? Saya silap dua-dua orang wali, suami isteri wali boleh jadi. Jadi siapa wali ni? Setengah ulama dia kata kadang-kadang wali tu dia sendiri pun tak tahu dia tu wali. Tu pun boleh jadi. Dia wali tapi dia pun tak tahu dia tu wali Allah. Maka kalau kita nak tahu siapa wali ni, kita ambil yang paling apa ni, yang paling saya rasa paling baguslah dia punya definisi ataupun takrif bagi wali yang Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dalam Fathul Bari. Dia kata wali Allah ini adalah manusia yang dia arif billah, dia kenal Allah. Kenal Allah, tamam. Makna ni bab akidah, dia kenal Allah. Yang kedua, muwazabah ala ta'ah, dia berterusan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, itu bab syariat ataupun fiqh. Makna semayang, dia semayang, puasa, dia puasa terusan, zakat, dia zakat, sedekah, dia sedekah, haji, dia haji. Gitu kan. Yang ketiga, Ibnu Hajar kata al-mukhlis fi ibadatih, yang dia itu ikhlas dalam ibadatnya. Ini bab ilmu tasawuf. Jadi gabung tiga. Akidah dia kenal Allah, syariat fiqh dia taat kepada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, kalau orang tu kata dia wali Allah, pergi sembahyang Jumaat pun tak, ada hal tu, tipu lah tu. Dia macam-macam lah, macam-macam. Sebab pun tak sembahyang pun ada, tapi wali Allah. Sebab pun tak sembahyang, saya tak sembahyang sebab hati saya tak bersih lagi, macam-macam kan. Saya tak sembahyang bukan apa tak nak sembahyang, saya tak nak sembahyang sebab takut jadi kena apa ni, kena sumpah dengan Allah. Wailul lil musallin. Wailul lil musallin, dia kata. Jadi daripada kena sumpah biasa tak sembahyang. Padahal dia lupa kalau tak sembahyang terus kafir. Al farqu bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Beza antara kita dengan mereka, kita orang Islam dengan orang kafir sembahyang. Kalau barang siapa dia tinggalkan sembahyang, maka dia telah kafir. Tapi ada ya, di Ipoh ni ramai juga. Nak kata wallah alam, jumlah kita tak tahu, tapi ramai hak jenis tak mau sembahyang, hak jenis apa? Tak mau buat amal. Tanya sebab apa? Kami sembahyang pakai hati ya. Yalah tu sembahyang pakai hati. Sembahyang pakai hati, makan nak sedap. Cuma makan pakai hati kau boleh? Sembahyang nak pakai hati je. Suruh dia makan pun pakai hati juga. Jadi kan. Sebab tu Ibnu Hajar dia sebut jelas. Al-muwazabah 'ala ta'ah. Mana dia berterusan taat. Dia sudut fiqh dia selesai. Lepas tu setengah-setengah tok guru tasawuf kan, depa ni kalau hak jenis tarikat ni kadang-kadang demo kena khalwat. Kadang khalwat ni sampai 40 hari. Khalwat mana duduk berasingan.
Asalnya duk berasingan lah. Tapi kerana murid dah ramai sangat, maka dia buatlah kelambu. Duk dalam bilik besar, dia buat kelambu. Gitu. Tujuan kelambu tu apa? Tujuan kelambu nak beri rasa berasing daripada orang. Tu dia lah. Jadi dia tak boleh keluar selama kadang-kadang sampai 40 hari. Duk situ lah. Duk dalam tu berzikir, keluar makan. Masuk balik, semayang. Selagi boleh semayang di situ. Maka Jumaat pun dia tak keluar. Jadi kalau tok-tok guru yang jenis betul-betul jaga, macam mana cara dia buat? Dia akan buat khalwat dengan anak murid dia di tempat yang jauh daripada rumah dia. Makna demo ni jatuh musafir. Itu kaedah dia. Dia jatuh musafir, maka bolehlah dia tu tinggal Jumaat. Contoh ada, memang ada lah. Di Malaysia pun ada. Saya kenal lah, 2-3 orang ada kenal lah kan yang dia buat macam tu. Tapi dia jagalah. Maka kerana itu muwazabah, dia berterusan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ikhlas dalam ibadat dia. Ini 3 perkara. Jadi 3 perkara ni kita boleh tak dapat? Kita sebagai manusia biasa boleh dapat tak? Boleh dapat. Kerana itu kalau orang tanya kewalian ini boleh diusahakan ataupun tidak, boleh usaha. Kita boleh usaha. Dia tak macam kenabian. Kenabian memang tarak can dah. Kalau dia mengaku saya nabi, tu habis lah tu. Saya nabi je lokap sepatutnya, kan? Tapi kewalian dia boleh usaha. Dapat tak dapat, Allah punya cerita lah. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ni jelas wali dia. Mana dia ada 3 perkara ni. Kemudian dia dapat anugerah. Allah Ta'ala nak beri kepada dia jadi wali. Maka dia pun jadilah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok perbincangan orang tasawuf, wali-wali ni pula dia ada derajat-derajat dia. Dia ada wali kutub. Itu semua ada hadis. Ada hadis belaka. Cuma hadis yang tak berapa masyhur. Dia ada abdal, badal, ganti. Setiap kali mati seorang wali ni akan ganti seorang lain. Nama dia wali abdal. Kemudian dia ada nujaba. Dia adalah istilah-istilah. Itu kalau bahas dalam ilmu tasawuf. Biasanya orang bertarikat lah. Gitu kan. Ada orang tanya, boleh tak saya amal ibadat saya, niat saya sebab nak jadi wali? Boleh tak itu? Sebab apa semayang banyak-banyak, saya nak jadi wali. Sebab apa puasa banyak-banyak, saya nak jadi wali Allah. Jadi soalannya, boleh ke tak boleh? Kalau itu niatnya, dia dah kalah, dia dah silap pada yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Ikhlas. Jadi kita ni ibadat untuk Allah Ta'ala. Untuk syurga boleh lagi. Tapi untuk jadi wali, dia dah tak apa ikhlas dah. Gitu kan. Setengah orang sebab apa amal ibadat ni? Nak dapat karamah. Boleh nak dapat keramat. Sama juga lah. Dia tak kena. Dia tak kena. Kewalian, karamat itu Allah Ta'ala beri. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, apa nak cerita? Tak jadi wali, tak boleh masuk syurga ke? Ada. Tak jadi wali pun boleh dia masuk syurga. Cuma wali ni dia ada satu kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadat untuk Allah. Tapi kalau Allah beri jadi wali, okeylah, seronoklah kita pun. Gitu kan. Sebab tu saya sebut tadi kadang-kadang wali tu sendiri dia tak tahu dia tu wali. Maka hadis ni disebut pada kita, barang siapa memusuhi akan wali aku, maka Allah Ta'ala kata aku isytihar perang atas dia. Macam kita sebut dulu, isytihar perang daripada Allah ni hanya ada 2 saja.
Satu dalam hadis, inilah dia hadis. Lagi satu dalam Quran. Allah isytihar perang. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kamu tak buat, yakni kamu tak tinggalkan. Tak tinggal apa? Riba. Itu dalam Quran. Maka izinkanlah perang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Ta'ala dia isytihar perang untuk dua kategori manusia saja. Ya, yang Allah Ta'ala isytihar perang, itu kan, isytihar perang tu. Allah tak suka banyaklah, tak semayang Allah tak suka, ya, buat maksiat Allah tak suka. Ni cerita Allah isytihar perang. Hanya dua saja. Satu dalam Quran, iaitu orang makan riba. Satu dalam hadis, iaitu orang yang memusuhi wali-wali Allah, wali-wali dia. Ini Allah Ta'ala isytihar perang. Jadi macam mana kita nak selamat daripada ancaman ni? Padahal wali kita pun tak tahu siapa wali. Dan wali sendiri pun silap-silap tak tahu dia wali. Macam mana kita nak selamat? Jalan selamatnya ialah kita ini tidak bermusuhan dengan siapa-siapa sekalipun. Itu paling selamat. Jalan selamatnya kita ni jangan bermusuhan paling kurang dengan orang yang soleh. Jangan berkelahi dengan dia. Orang yang soleh jangan berkelahi dengan dia. Sebab bila orang tu soleh, ada kemungkinan dia jadi wali, ada kemungkinan besar dia jadi wali. Jadi jangan bergaduh. Dengan orang-orang baik jangan bergaduh. Boleh kan? Dengan orang baik jangan bergaduh. Kalau bergaduh pun kita kira kosong-kosong lah. Berseloroh apa salahnya? Berlawak apa salah? Okey lah. Tambah usia makin tua, makin berumur lagi nak berseloroh kan. Di kampung saya dia mau berseloroh kasar-kasar. Soroknya motor. Kawan ni keluar-keluar masjid mana motor. Selalu parking belah sana. Jenuh pusing satu masjid. Tak ada. Mana motor nak balik? Tak ada. Dia seloroh jenis itu. Seloroh tak ada apa. Okey je. Seloroh pada lah. Kan? Janganlah melampau-lampau. Seloroh. Ini bergaduh. Bergaduh, bermusuhan. Jangan. Dengan orang-orang soleh, kita cuba elak lah. Tengok dia semayang cukup, tambah lagi semayang sunat, dah, puasa bagus, rajin sedekah, orang soleh, jangan gaduh dengan dia. Takut-takut, dia wali Allah. Kacau. Bila kita bergaduh, kita bermusuh dengan wali Allah, kesan buruknya balik kepada kita pun takut. Kita bergaduh dengan Allah. Allah isytihar perang atas kita. Masalah. Jadi, kerana kita pun tak pasti mana wali Allah, maka jangan kita bergaduh dengan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang boleh jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergaduh. Orang alim, jangan bergaduh. Orang alim, jangan bergaduh. Tak setuju tak apa. Tak setuju biasalah. Tak setuju tak ada masalah. Sahabat sama sahabat pun tak setuju. Bukan? Tak setuju, tak apa lah. Tak setuju atas prinsip, tak apa kan? Tapi jangan bergaduh, jangan bermusuhan. Ada ni bermusuhan sungguh-sungguh. Adu ni musuh. Ada bermusuh dia. Mana kalimah ada ni musuh tu jadi musuh teruk. Gitu kan? Musuh berat. Musuh ni sehingga hak kawan nu pun marah juga ke dia. Gitu kan. Mana musuh tu dia kadang bermusuh ni sikit-sikit kita marah orang tak marah kita. Ini musuh maknanya teruk sangat. Kan kita bermusuh dengan dia pun rasa bermusuh dengan kita. Tu bahaya. Khilaf sikit-sikit tu biasa. Mesyuarat berbeza tu biasa. Gitu kan. Memang kita ni manusia ni memang ada fitrah kita ni bermusuh. Tu biasa. Jangan melampau je. Sebab tu kalau ikut hadis pun dia bagi pada kita 3 hari. 3 hari kan? 3 hari untuk cooling period. Cooling period 3 hari.
mesyuarat masjid ke apa ke mesyuarat, bergaduh. Kawan ni kata ni, kawan ni kata ni. Kawan ni kata kita kutip yuran RM50. Kawan ni kata aku RM10 pun payah dapat. Kita tak payah kutip yuran. Kawan ni kata tak apa, kutip juga. Siapa nak gigi, siapa tak ada duit jangan pergi. Oh, keras bunyi kan. Bila keras tu gaduh bila bergaduh 3 hari. Boleh tidak bertegur? Cukup dia 3 hari kena tegur. Siapa-siapa tak apa. Jangan dua-dua tak beri, tak bertegur. Maknanya dua-dua tak berguna. Kan? Siapa-siapa boleh. Mana kalau kita rasa ni kan, kita rasa tak selesa dengan kawan ni, kita pun jadi kan nak tengok muka pun jadi rasa malas. Kan kita nak senyum dengan dia pun tak ada. Itu bergaduh tu. Selalu boleh senyum, tapi lepas mesyuarat hari tu dah tak boleh senyum lah. Itu bergaduh tu. 3 hari. Macam mana nak lerai selepas 3 hari ni? Bagi salam. Bila bagi sahaja salam, maka terlerailah yang 3 hari tadi ni. Maknanya dikira sudah menyambung silaturrahim. Kita yang bagi salam selesai. Kawan ni dia marah lagi kat kita. Dia tak mau jawab salam juga. Itu dia punya pasal. Itu tak ada kaitan kita lah. Dia yang tanggung. Kita selesai lah. Bila kita bagi saja salam, selesai. 3 hari 3 hari. Memang tak jumpa pun dah lepas tu. Hantar mesej. Assalamualaikum. Wajib jawab tak? Wajib jawab. Kerana tulisan mengambil hukum sebutan. Gitu dah. Kita terima mesej Assalamualaikum tu kan. Wajib jawab tak? Wajib jawab. Kerana Imam Nawawi kata hukum tulisan mengambil sama hukum sebutan. Kerana itu semua adalah innamal kalam lafil fuad. Cakap ni sebenarnya dalam hati. Wa innama ju'ila lisan 'alal fuadi dalila. Dan dijadikan, maka sesungguhnya dijadikan lidah itu bagi hati sebagai tanda. Gitu orang Arab kata kan. Jadi bila kita tulis, itu tanda yang ada dalam hati kita. Bila kita terima tanda orang beri salam kat kita, maka kita pun kena jawab. Selesailah. Jadi kalau berkelahi macam mana, suami isteri ke 3 hari. Dah lebih 3 hari Suami isteri pun lagilah bergaduh kan. Dah sampai usia dah lebih-lebih ni tak ada lah kot kan. Tapi umur dalam 30, 40 tu bukan juga tu jadi kalau tak bertegur 3 hari. Macam mana nak lerai yang 3 hari tu? Maknanya sambung balik, paling kurang beri salam. Zaman sekarang teknologi cukup bagus komunikasi. Maka bagi salam melalui handphone. Selesai. Bab kita selesai. Dia yang tak jawab, itu salah dia. Dia berjawab esok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Ini Allah Ta'ala nak cerita pada kita perjalanan nak jadi wali. Perjalanan nak jadi wali. Tak kiralah kita ambil tarikat ke tak ambil tarikat, kita bertasawuf ke tak bertasawuf, tapi ini perjalanan nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun kenalah usaha, kerana ni juga jalan bagi orang-orang biasa untuk menjadi orang soleh. Maka Allah Ta'ala kata, tiadalah seorang hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada Aku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada apa yang telah Aku fardukan ke atasnya. Maknanya hak paling Allah Ta'ala nak fardu buat. Ni jalan dia. Kalau nak jadi wali, step pertama fardu selesai. Fardu, mana fardu yang mesti. Jadi kat sini 2 benda kena ingat. Yang pertama, fardu jangan ingat hanya fardu dalam bab ibadat sahaja. Kena ingat ni kadang orang nak sebut fardu, fardu sembahyang, lepas tu fardu puasa, lepas tu fardu zakat, lepas tu fardu haji. Habis ulang balik kita.
Tak lah. Fardu dalam bab ibadat, ya ibadat, ya mesti buat, kena sangat. Itu asas dalam Islam. Tapi jangan lupa fardu dalam bab akidah kena. Fardu dalam bab akidah banyak. Kena kenal Allah fardu. Kena belajar untuk kenal Allah fardu. Jangan lupa fardu dalam bab fiqh banyak. Fardu dalam bab jual beli banyak. Fardu dalam bab jual beli, bila kita berjual beli dalam bab muamalat lah, muamalat. Bila kita berjual beli, maka kena ada talafuz, kena ada akad. Jangan lupa kita sewa rumah kepada orang. Ada fardu dah kat situ? Ada tak fardu dah? Kita sewa rumah kat orang. Ada fardu? Ada. Apa fardunya? Mesti akad. Jangan lupa. Banyaklah fardu ni kena mengaji lah. Ini semua kena mengaji. Fardu dalam bab hubungan kekeluargaan. Ada tak? Ada. Kita suami, fardu atas kita bagi nafkah kepada suami, kepada isteri. Seorang isteri, fardu atas dia untuk taat kepada suami. Jangan lupa tu dah. Jangan ingat fardu ni, itu je hak semayang, puasa semua tu, selesai fardu ada. Fardu banyak. Banyak fardu. Cina kapio lah. Cina Islam ramai sekarang. Tak apa, kita punya lah, saya beli. Jangan dia kata beli, kita kata jual pula. Kita yang membeli, kita kata jual. Tak mau lah. Tak apalah, dia nak bagi, okey je. Tak ada masalah. Mana dia berakad dengan kita, okey, memang kena pun. Tak ada, okey, tak ada masalah. Jadi jangan lupa ya, fardu ni banyak. Jangan duk ingat yang tu je. Fardu dalam kenegaraan ada tak? Ada lah. Itu antara fardu yang terawal. Jangan lupa. Kerana waktu Allah Ta'ala nak hantar Adam AS ke muka bumi ni, itu kefarduannya dari sudut apa? Dari sudut kenegaraan.